Selamat pagi dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan projek kumpulan yang terakhir untuk kursus kaedah penyelidikan. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kompilasi video yang berkenaan dengan pengurusan rujukan dan sitasi menggunakan PCR Mendeley. Nama saya Mevin Mesyayap Anak Simong, memegang nombor matriks BP22110196. Jadi saya akan menunjukkan cara untuk daftar dan buka akaun Mendeley. Untuk langkah pertama, tekan butang create a free account. Kemudian masukkan email peribadi, tekan continue. Selepas itu masukkan maklumat yang dikehendaki seperti given name iaitu nama sendiri dan family name iaitu nama keluarga. Seterusnya sila masukkan password bagi tujuan privacy akaun kita. Kemudian sila tekan butang register. Dan kita sudah ada satu akaun untuk perisian Mendeley. Seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk install Mendeley Desktop dan MS Word plugin. Langkah yang pertama, tekan bahagian Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows. Kemudian ianya akan dimuat turun secara automatik seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan atas. Buka Mendeley Desktop yang sudah dimuat turun. Sila tekan button next and I agree. Kemudian tekan install dan tekan button finish untuk langkah yang seterusnya. Seterusnya Mendeley Desktop akan buka dengan sendirinya. Masukkan email dan kata laluan yang sudah didaftar sebentar tadi dan tekan butang sign in. Selepas itu, di bahagian kanan Reference Manager, ada ruang yang menyatakan Citation Plugin for Microsoft Word. Tekan butang Install Now dan selesailah sudah untuk cara install Mendeley Desktop dan MS Word Plugin. Akhir sekali, saya akan menunjukkan cara untuk install Mendeley Reference Manager. Langkah yang pertama, tekan butang Download Now dan ianya akan dimuat turun secara automatik seperti yang ditunjukkan di bahagian kanan atas paparan skrin. Seterusnya, buka Mendeley Reference Manager yang sudah dimuat turun. Tekan butang install dan finish. Selepas itu, masukkan email dan password yang sudah didaftar. Tekan butang sign in. Dan selesailah sudah untuk cara install Mendeley Reference Manager. Saya rasa itu sahaja daripada bahagian pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Saya Corneliana Rega dengan nombor matriks BP22110364. Untuk membentuk folder di dalam Mendeley Desktop, yang pertama tekan button Create Folder yang terletak di bahagian My Library dan seterusnya berikan nama kepada folder tersebut. Terdapat beberapa cara untuk memasukkan artikel atau dokumen ke dalam My Library Mendeley Desktop. Cara yang pertama adalah dengan melalui menu file. Tekan butang file yang terletak di hujung penjuru kiri anda dan seterusnya pilih file artikel atau dokumen yang ingin anda masukkan ke dalam Mendeley. Misalnya, saya memilih untuk memasukkan sekaligus 10 artikel yang saya ada ke dalam desktop. Anda juga boleh memilih untuk memasukkan satu persatu, tetapi jika anda ingin untuk memasukkan sekaligus 10 artikel juga boleh dilakukan. Cara yang kedua adalah melalui drag and drop. Anda boleh membuka file explorer anda dengan menggunakan kaedah split screen, di mana bahagian kiri anda membuka Mendeley dan bahagian kanan pula anda membuka file explorer. Jadi tekan ke 10 artikel yang ingin anda masukkan, 10 ataupun 1, mana-mana sahaja yang anda suka, select dan tarikkan file tersebut dan drop ke dalam Mendeley Desktop. Cara yang ketiga untuk memasukkan artikel atau dokumen ke dalam My Library adalah secara manual, di mana anda dikehendaki untuk menekan butang file yang terletak di hujung
kiri desktop anda dan seterusnya tekan butang Add Entry Manually. Di situ anda dikehendaki untuk memasukkan tajuk artikel anda dan memasukkan detail-detail yang diperlukan, dan akhir sekali tekan save dan artikel anda telah selamat disimpan di dalam library anda. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Maknor. Nama saya Valerie Filimon, memegang nombor metrik BP 22110139. Pada hari ini saya akan menerangkan cara-cara untuk install web importer bagi aplikasi Mendeley. Langkah yang pertama, kita perlu membuka pelayar web. Contohnya kita boleh menggunakan pelayar web seperti Google Chrome. Kemudian, kita perlu type Mendeley Web Importer. Sekiranya kita menggunakan Google Chrome, maka kita perlu klik pada butang Get Web Importer for Chrome yang di bawah sini berwarna merah. Kemudian, kita hanya perlu ikut arahan pada skrin untuk menambahkan Mendeley Web Importer ke pelayar web kita. Biasanya, kita akan diminta untuk mengklik butang Add to Google Chrome. Setelah itu, setelah pemasangan selesai, ikon Mendeley Web Importer akan muncul pada bar alat pelayar web kita. Biasanya, ikon ini akan muncul di sudut kanan atas skrin. Kemudian, kita hanya perlu mengesahkan pemasangan dengan mengklik butang Add to Extension. Kemudian kita akan beralih ke step seterusnya, iaitu cara menggunakan web importer. Jadi pertama sekali kita perlu pergi ke laman web di mana kita mahu menyimpan rujukan seperti artikel jurnal, buku ataupun laman web akademi. Dalam tutorial ini saya akan menggunakan Google Scholar untuk mencari artikel ataupun sumber dalam talian. Contohnya di sini saya menggunakan artikel ini, kemudian saya hanya perlu klik. Dan cara untuk menggunakan web importer ini, kita hanya perlu klik pada ikon Mendeley Web Importer di bar alat pelayar web kita di sebelah kanan atas skrin. Kemudian Mendeley Web Importer ini akan mula menganalisis halaman dan mencari maklumat rujukan yang tersedia. Lepas itu kita perlu klik Save ataupun Add to Mendeley untuk menyimpan rujukan ke dalam pustaka Mendeley kita. Kemudian setelah disimpan, kita boleh mengakses dan menguruskan rujukan tersebut dalam aplikasi Mendeley Desktop ataupun Mendeley Reference Manager. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Jennifer Roland dengan nomor metrik BP 22110287. Pada hari ini saya akan membuat video tentang cara-cara untuk menyemak artikel atau dokumen. Kita mulakan dengan cara membetulkan tajuk artikel atau buku. Pertama sekali, buka aplikasi Mendeley Desktop di komputer Anda. Gunakan bar carian di atas atau cari melalui perpustakaan Anda untuk mendapatkan artikel atau buku yang perlu dibetulkan. Klik pada artikel atau buku tersebut. Di sebelah kanan, Anda akan melihat panel butiran yang memaparkan maklumat item yang dipilih. Dalam panel butiran, cari bahagian title. Klik pada bahagian tersebut untuk menjadikan ia boleh diedit. Betulkan tajuk mengikut keperluan dan pastikan ia mengikut format yang betul. Klik di luar bahagian atau tekan Enter untuk menyimpan perubahan. Seterusnya, cara membetulkan nama penulis. Seperti video sebelum ini, pilih artikel yang Anda ingin betulkan. Tetapi di sini saya akan menggunakan artikel yang saya gunakan sebelum ini. Jadi di sebelah kanan, Anda akan melihat panel butiran yang memaparkan maklumat item yang dipilih. Dalam panel butiran, cari bahagian Author. Klik pada bahagian tersebut untuk menjadikan ia boleh diedit. Betulkan nama penulis, pastikan ejaan dan format yang betul.
Sebagai contoh, nama akhir dan kemudiannya nama pertama. Untuk menambah penulis, Anda boleh menekan Enter. Untuk mengeluarkan penulis, Anda boleh memadam teks tersebut. Klik di luar bahagian atau tekan Enter untuk menyimpan perubahan. Seterusnya adalah cara membetulkan nama jurnal, tahun terbitan, volume, isu, dan halaman. Gunakan artikel yang ingin dibetulkan, kemudian di sebelah kanan Anda akan melihat panel butiran yang memaparkan maklumat item. Dalam panel butiran, cari bahagian journal, year, volume, issue, dan pages. Klik pada setiap bahagian untuk menjadikannya boleh diedit. Betulkan maklumat mengikut keperluan, pastikan ketepatan dan format yang betul. Klik di luar bahagian atau tekan Enter untuk menyimpan perubahan. Akhir sekali adalah cara menulis nama penulis Malaysia. Setelah memilih artikel yang ingin dibetulkan, seperti biasa, di sebelah kanan Anda akan melihat panel butiran yang memaparkan maklumat item. Dalam panel butiran, cari bahagian Authors. Klik pada bahagian tersebut untuk menjadikan ia boleh diedit. Kemudian masukkan nama penulis Malaysia dengan mengikuti format nama akhir dan nama pertama. Sekiranya nama penulis hanya ada satu, maka tulis hanya satu nama saja. Untuk nama dengan awalan Dato atau Doktor, pastikan ia disertakan dengan betul. Klik di luar bahagian atau tekan Enter untuk menyimpan perubahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di sini saya sudah sediakan 10 artikel yang telah digunakan oleh kami sepanjang pembuatan proposal kami. Untuk memudahkan semua orang memahaminya, saya akan membuat contoh proposal yang baru. So di sini ada tajuk, nama, tempat dan pengenalan serta sumber rujukan. Sumber rujukan ini saya sertakan kerana nanti kemudian kita akan insert bibliografi ke dalam proposal kita. Okey, pertama sekali kita akan memetik ayat, memetik rujukan daripada salah satu artikel tadi, lalu kita akan parafrasa menggunakan paraphrasing tool di Quillbot. Ini adalah untuk mengelakkan plagiat atau sebarang unsur-unsur copyright yang berlaku. Jadi ini adalah ayat kita setelah diparafrasakan, dan kita akan ke sebelah kanan Mendeley Site dan mencari artikel yang kita telah gunakan tadi, lalu menekan butang Insert Citation. Okey, so ini adalah artikel tadi, lalu citation pun telah diletakkan. Okey, seterusnya kita akan membuat merge citation. So, kita akan memetik ayat dari artikel yang lain. Ini adalah contoh saja. Kita akan memilih ayat dari artikel yang lain. Lalu kita akan parafrasa di Quillbot lagi. Dan ini adalah ayat baru kita untuk proposal kita dan akan diletakkan dalam proposal kita. Dan sekali lagi seperti tadi, kita akan mencari artikel, tetapi untuk kali ini kita akan memilih 2 artikel untuk merge citation-nya sekali. So kita akan pilih 2 artikel yang berkaitan, lalu tekan insert to citation, dan citation pun dia auto di merge oleh Mendeley itu sendiri.
Akhir sekali, setelah seluruh ayat pada proposal kita telah diparafrasa dan diletakkan citation, kita akan meletakkan sumber rujukan. So, kita akan pergi ke Mendeley site dan mencari insert bibliografi, lalu tekan continue dan citation dari artikel yang kita telah gunakan tadi auto diletakkan pada bahagian sumber rujukan kita. Dan itu saja dari saya. Terima kasih.